wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengan membaca Ummul Kitab dan seterusnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Daratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Amin. Ya Allah, kami memohon dari-Mu kebajikan dan kebaikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami memohon dari-Mu syurga dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan dan kebaikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Kau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta birahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilna ila nafsina tarfata ainin waslih sya'nina kullahu bima aslahta bi sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung hadis 2 ya, yang kita buat sebahagian daripadanya, iaitu hadis berkaitan dengan Islam, iman, ihsan. Lepas tu keyakinan pada kiamat, dan ada juga disentuh beriman kepada takdir. Kita dah lepas bincang berkaitan dengan iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari kiamat. Kita sampai beriman kepada hari kiamat itu dengan tanda-tanda awal kiamat kan. Kita dah sebut sebahagian daripadanya.
Dan saya nak sambung dari situ ya. Tanda-tanda kiamat ni itu kita dah sebut, iaitu 2 dalam hadis tu, apabila ibu melahirkan tuannya. Ini adalah di antara tanda kecil kiamat, belum lagi tanda besar. Berkaitan ibu melahirkan tuannya ni, sebenarnya ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, pandangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni ahli hadis ya. Dia kata banyak berlaku penderhakaan terhadap ibu sehingga seorang anak memperlakukan ibunya seperti hamba. Ini yang mungkin sedang berlaku lah kan. Dan ini juga pandangan yang terkini. Sebab sebelum itu pandangan Ibnu Rajab, tadi Ibnu Hajar kan. Pandangan Ibnu Rajab, dia kata negara Islam semakin lama semakin luas. Okay? Jadi ramai hamba-hamba wanita dari tawanan perang ya. Jadi mereka ni diambil, diberi kepada tuan-tuannya lah ya. Kiranya kalau tawanan perang tu macam hadiah lah kan. Hamba tu, tawanan tu jadi hamba dan hadiah kepada orang-orang Islam yang perang itulah. Jadi bila jadi hamba kepada tuannya, tuan ni boleh pakai dia. Seperti maksudnya pakai macam jadi isteri lah kan. Tapi memang halal lah, memang halal ya. Dan mereka ini memang besar kemungkinan melahirkan anak ya. Anak tuannya lah. Jadi apabila hamba ini melahirkan anak tu jadi tuan kepada dia. Sebab apa namanya? Anak tu nasabnya pada ayah dia. Ayah dia merdeka kan, merdeka. Jadi anak tu ikut title ayah dia. Jadi bila hamba ni melahirkan anak dan anak yang lahir tu menjadi syarat kepada pembebasan dia dari kehambaan. Jadi tu maksud Ibnu Rajab ya. Memang hamba tu hamba betul, hamba sebenar. Bila dia melahirkan anak, dia boleh bebas dan anak itu bukan hamba tapi sama macam ayah dia. Jadi dia melahirkan tuannya lah. Tapi bila dah lahir tu ada dinyatakan bahawa mana-mana hamba yang melahirkan anak tuannya itu merupakan syarat pembebasan dia. Itu pandangan Imam Ahmad lah. Ahmad ni Ahmad Hambali. Wanita yang menjadi hamba dibebaskan kerana melahirkan anak. Seolah anak itulah yang membebaskan mereka daripada seperti seorang anak itulah yang membebaskan mereka seperti seorang pemilik hamba membebaskan hambanya. Itu maksud melahirkan tuannya ya. Okey. Dan satu lagi tanda kiamat ini pun dah berlaku. Golongan yang asalnya ataupun dahulunya rendah kedudukannya tetapi sudah jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin memang Allah beri melempah ruahlah harta. Ini sangat tepat ya. Apa yang berlaku kepada negara UAE, United Arab Emirates ya. Mereka ni membina bangunan yang tinggi dan bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi itu. Memang tepatlah terbinanya Burj Al Khalifa, bangunan tertinggi di dunia kan. Memang asalnya itu dari orang-orang Arab yang miskin lah di padang pasir. Tapi bila dah minyak diperoleh di situ, dia jadi kaya raya.
Bila jadi kaya raya, dia benalah bangunan tertinggi tu, megah, dan yang terakhir ada seorang perempuan kan berdiri atas puncak Buruj tu, puncak menara tu. Itu adalah lambang kemegahan lah. Megah sangatlah, pasal negara lain tak buat macam yang dia dah buat. Okay? Buruj Al-Khalifah kan, sebenarnya Khalifah tu nama presiden yang memerintah Abu Dhabi. Oh. Nama dia Khalifah. Syekh Khalifah Zayed. Khalifah bin Zayed Abu Nahyan. Bangunan yang didirikan tu memang macam-macam yang lah di dunia, ya. Tertinggi di dunia. Tingginya 28 meter. Okay. 828 meter. 28 meter yang mana-mana. 828 meter. Lepas tu kalau dalam kiraan kaki 2,717 kaki. Lepas tu tingkat yang tertinggi di dunia 160 tingkat. Ya Rabbi. Lepas tu lift yang terlaju di dunia. Lepas tu lift juga yang terpanjang di dunia. Lift tegak yang terpanjang di dunia. Lepas tu masjid yang tertinggi di dunia. Dia ada 160 tingkat kan. Masjid tu terletak di tingkat 158. Ya Rabbi. Buruj Khalifah ni Azah dah pergi dah ni. Dia dah naik apa? Ya Allah. Kiranya apa? Berdasup lah dengan lift tu. Tiba-tiba dah sampai. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Ya Allah kan. Ni memang tanda Kiamat. Tanda kiamat lah. Okey. Lepas pada tu cerita yang tu lah. Asalnya miskin, lepas tu jadi pemimpin, kaya raya, bina bangunan tinggi. Okey. Seterusnya berkaitan dengan beriman dengan kiamat ini juga, ya. Percaya pada hari kiamat tu wajib. Kalau engkau tak percaya, tak percaya dan dah. Zalah cakap macam tu kan. Jadi kafir. Sebab rukun iman satu tinggal. Tu dia tak percaya. Habis semua. Dia cancel semua. Hilang satu, habis semua. Okey. Jadi tak boleh tak percaya rukun iman tu. Walaupun satu padanya. Jangan pula dia percaya kat Tuhan, percaya kat malaikat, percaya kat kitab Quran tu dan tengok je. Tapi kiamat entahlah. Kalau macam itu maknanya habis semua iman dia cancel. Dia taubatlah dan syahadah semula. Macam itulah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan kiamat ni juga. Apabila tiupan sangkakala tu kan, kiamat. Lepas tu tiupan sangkakala kedua, dibangkitkan semula manusia. Segala amalan akan diberi balasan. Balasan baik ataupun jahat. Itu yang ada tajuknya tu beriman kepada takdir kan. Kadar-kadar tu. Bagi umat Islam ada dua je hari. Bukannya 2 hari. 2 sahaja hari, jenis hari. Umat Islam ni. Yang pertama hari di dunia. Yang kedua hari akhirat. Yang pertama hari dunia, yang kedua hari akhirat. Dan kehidupan sebenar ialah akhirat. Sebab tu kita selalu dengar orang sebut hidup di dunia hanya sementara. Betul lah. Sebab kehidupan sebenar adalah akhirat. Hidup di dunia tak kekal sebab semua orang akan mati.
kan. Tapi hidup di akhirat dah tak ada mati dah. Kita tak payah fikir, macam manalah kalau tak mati, tak payah fikir. Itu urusan Allah. Yang penting kita percaya. Tak payahlah nak fikir lebih-lebih tu sampai keluar pula dari dunia kan. Macam mana nak pergi keluar dari dunia? Kalau mendarat ke angkasa pun turun balik ke bumi kan. Okey. Dalam surah Al-Ankabut ada sebut dalam ayat 64. Ya. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan, seronok-seronok dah kan. Dan sesungguhnya akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar. Itu pun kalau mereka mengetahui. Kalau ambil tahulah. Kalau tak ambil tahu, enjoy ialah atas dunia ni, macam tu lah maksudnya kan. Dan apabila ada balasan baik, balasan jahat, ada syurga, ada neraka. Hari tu kita dah bincang malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga syurga kan. Yang jaga neraka tu bongih ya. Nama Malik kan. Ya tak nama Malik ni pembongih orang. Tak tahulah kan. Itu rezeki masing-masing lah kan. Dan apa malaikat yang jaga syurga, malaikat apa nama dia? Ridwan kan? Ridwannya lemah lembut je. Sebab apa? Marahan orang baik lah kau yang dia jaga kan. Okey. Saya nak begini. Nama-nama neraka. Dia neraka ni 7 lapis. Syurga pun 7 lapis. Neraka ni yang atas sekali neraka Jahanam. Yang atas sekali tu maknanya yang paling ringan lah. Ringan pun neraka. Kan? Tapi dalam ringan-ringan tu ada yang lagi borek lah. Jahanam tu atas sekali. Dan yang bawah sekali Hawiyah. Harun Hawiyah. Ya ke? Ke Jahanam nombor 1. Atas sekali. Makna jatuh ya dari titian yang sebos apa? Rambut belah 7 tu. 1/7 dari solai rambut tu. Kalau jatuh ya dari titian tu, Siratul Mustaqim tu, terus disambut dek Jahanam, neraka Jahanam. Na'udzubillah min zalik. Kan? Siapa ahli-ahli neraka Jahanam ni? Calon-calonnya ialah dia macam tu juga. Orang Islam tapi selalu buat maksiat. Allah. Dan mendustakan Al-Quran. Yang selalu buat maksiat. Neraka Jahanam tu. Yang nombor 2, neraka Lazza. Lazha. Lazza. Tu Jarumi lah. Sebab saya ambil dari kitab yang tulis Rumi. Kan tulis Jawi tak tahu dah eja kok salah kan. Ikut Rumi ni lah. Lazah. Lazza. Neraka Lazza ni orang yang mendustakan Al-Quran dan cinta dunia. Jadi kalau kita rajin baca Quran tu, insya-Allah kita taklah akan dustakan Quran. Lagilah kalau kita baca dia punya terjemahan, tafsir, kan? Insya-Allah kita akan menyintai Al-Quran, bukannya cinta dunia. Sebab kalau cinta dunia, kalau dustakan Al-Quran, neraka Lazza lah tempatnya. Yang ketiga, neraka Hutamah. Hutamah. H-U-T-H-A. T-H-A tu bunyi D ya. Hutamah. Bunyi ta. Hutamah. Suka mengumpat. Banyak. Hidupnya ngumpat je. Itu neraka Hutamah lah yang aula, yang utama untuk dia bandingkan neraka-neraka lain tu. Yang keempat, neraka Sa'ir, S-A-I-R. Buat syair ya, Sa'ir, sin alif ain ra, Sa'ir. Ija Rumi dia S-A-I-R, Sa'ir. Iaitu
mendustakan pemberi peringatan. Maknanya apa-apa yang Allah beri peringatan, alah tak percaya rendah ni kan. Membatalkan apa yang Allah suruh. Macam tu. Dan dia membantah tu, mendustakan tu tanpa ilmu pengetahuan. Tak percaya, mendustakan semata-mata. Ilmu tak ada. Tu yang silap itu. Sebab itulah kita kena belajar kan. Okey. Yang nombor 5, neraka. Dia makin turun ke bawah ni ya. Yang atas sekali tadi apa? Jahanam kan. Nombor 2 lazar. Nombor 3 hutamah. Nombor 4 sa'ir. Nombor 5 neraka jahim. 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 Sedap nama. Jangan sedap-sedap. Kan kok jadi minat, na'udzubillah. Na'udzubillah. Istighfar, penuh istighfar. Biar ada sedap terdengar tapi jangan korban sedap. Ya. Dia macam tu. Apa namanya? Neraka jahim ni selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Bicara ayatnya tak ada kan. Macam tu lah lebih kurang cerita dia kan. Itu neraka jahim. Yang keenam, sakar. S-A-Q-A-R. Neraka sakar. Neraka sakar ni orang yang dia Islam tapi tak salat pun. Dan tak menyantuni orang miskin. Bila ada orang miskin, lantaklah pemalas kata dia. Tak makan, nasib dia lah kan. Dah lah tak mau nolong, cakap pula macam-macam. Tu neraka apa nama tu? Neraka sakar. Ya. Dan yang ketujuh, neraka hawiyah yang saya cakap tadi, paling bawah sekali. Neraka hawiyah ni untuk orang kafir lah. Lepas tu untuk orang munafik, untuk orang yang bunuh diri. Dan lain-lain lah yang Allah janjikan untuk orang yang masuk neraka hawiyah ini memang takkan keluar sampai bila-bila. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang neraka-neraka lain ni macam jahanam kan. Bila dah habis menjalani hukuman dosa, itu yang boleh keluar dari neraka tu. Boleh masuk Sebab syurga. tu ada hadis yang menyebutkan walau ada sebesar zarah imannya. Kan ada sebesar zarah imannya. Tapi dia banyak melakukan maksiat dan tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Dah habis tempoh. Orang tempoh rawatan kan. Tapi ini tempoh hukuman. Macam penjara lah. Misalnya penjara 6 tahun. Dah habis 6 tahun tu keluarlah penjara. Jadi yang neraka ni dah habis tempoh hukuman dosa-dosa yang dibuat dulu tu tak bertaubat. Keluarlah di neraka tu. Jangan pula ada kata kita orang Islam tak kisah dah masuk neraka pun dikeluar agak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Sebab orang yang pernah masuk neraka kalau dah habis tempoh hukuman, dia keluar di neraka, ada tanda kat dahi dia. Mana-mana nanti ahli syurga yang ada tanda kat dahi dia, makna itu bekas banduan lah. Bekas air neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Sebab itulah taubat itu sangat penting. Ya, selagi kita ada hayat, kita bertaubatlah. Saya dengar ceramah Ustaz Hanafi. Dia memang menyantuni orang yang menyeleweng, bukan menyeleweng rasuah, menyeleweng akidah, menyeleweng perintah Allah kan. Dia berkawan dengan orang-orang tu dan dia cuba menawan hati dia supaya kembali kepada Islam kan. Dia cerita orang tu join dia ni motor besar-besar ni. Geng motor besar. Dia pun join lah geng tu. Macam-macam geng yang dia join
tapi dia masukkan Islam. Dia ajak mereka tu kembali kepada Islam. Satu cerita ni, ada seorang lelaki tu, dia sangat baik sebenarnya. Harta dia banyak. Harta dia banyak. Lepas tu, yelah ada motor besar lah. Bukan semua orang kan boleh ada motor besar ni kan. Kereta tu tak saya cakap lah. Jadi ke sana ke sini enjoy je. Ustaz Hanafi ni bila time semayang dia berhentilah. Dia berhenti semayang kat masjid kan. Okay bro, dia sebut bro lah kan. Okay bro nak semayang jam. Okay dah, jangan lama mana. Macam tu kok cakap Mi 9 macam tu lah kan. Tapi dia tak cakap Mi 9 lah ya. Jangan lama mana tu doa tu pendek je. Macam tu lah lebih kurang dia pesan. Okey lah. Sebab nak join kan. Tapi sebenarnya dia pengaruhi. Lepas tu satu masa tu apa yang terjadi kepada dia ni? Adalah satu masalah yang terjadi kepada dia. Tapi itu peluang kepada Ustaz Hanafi tu untuk masukkan sebenarnya dia perlu bertaubat. Dan dia sangat tersentuh dengan kata-kata Ustaz Hanafi itu. Mula dari itu, dia dah terasa, ya Allah banyaknya dosa aku macam tu. Orang berhenti semayang kat masjid, dia duduk kat luar, ngokok rokok, isap-isap rokok, teh moton. Kan? Ataupun duduk lah, ataupun numpang pergi buang air lah kat masjid kan, biasa macam tu kan. Tapi masuk dalam masjid semayang tak. Satu masa itulah, saya tak ingat apa peristiwa yang berlaku kat atas diri dia. Memang Tuhan nak bagi dia petunjuk lah kan. Ada aksiden ke Kak? Aksiden, ya, boleh jadi aksiden lah. Tapi saya tak ingat yang sebenar lah. Kan kok kata ya, kok tidak pula kan. Dari situ, Ustaz Hanafi berjaya memulihkan dia kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Sejak dari itu, dia belajarlah. Ustaz Hanafi kata tapi belajarlah ke orang yang boleh memimpin dia kan. Untuk memahami Islam dan mengamalkan Islam dengan cara yang paling betul. Berhentilah dia buat benda-benda. Duit ni lumayan banyak. Lepas tu dilego lah rotor-rotor itu kan. Isteri ni sangat sedih lah kelakuan dia selama hari ni. Tapi bila dah jadi macam tu, dia beritahu Ustaz Hanafi sebenarnya suami dia dah bertaubat. Dia kata dia ajak pergi umrah. Dia ajak pergi umrah. Lepas tu Ustaz Hanafi ni dia sponsor lah. Dia bawa Ustaz Hanafi pergi umrah sama dengan dia. Masa di sana tu, ya Allah, kojok dia menangis je. Isteri dia ceritakan menangis je. Menangis taubat lah. Air mata taubatnya. Dia meninggal kan masa dia tawaf. Sedang tawaf dia jatuh dan meninggal. Yang dia kata banyak lah dosa dia. Mintalah Tuhan ampunkan, minta Tuhan ampunkan. Macam tu lah. Jadi cerita tu kan, kalau saya jumpa balik mungkin saya boleh forwardkan lah. Ustaz Hanafi tu dia bercakap bukannya menulis. Dia tak tulis. Ya. Memang Tuhan beri hidayah kan. Yang memberi hidayah tu Allah kan. Jadi Ustaz Hanafi tu menjadi asbab lah untuk menarik beliau kembali kepada fitrah. Okay. Macam ni lah ni akhir hayat. Walaupun dia jahat awal hidup dia, tapi dia sempat bertaubat. Dan taubat tu taubat nasihat betul lah ya. Taubat yang memang tak ulang dah. Menyesal, takkan buat lagi. Dan buat yang baik-baik je. Harta tu dia dah siap. Listkan nak bagi siapa-siapa macam tu. Saya tak silap saya. Nanti saya cari balik. InsyaAllah kalau jumpa saya masukkan dalam tu. Okay. Itu cerita nama-nama neraka. Kan? Maknanya Jahannam dah habis tempoh hukuman, keluar masuk syurga. Lazar pun macam tu. Utama macam tu. Maknanya yang makin bawah makin lama lah. Baru boleh keluar dari neraka masuk ke syurga. Ikutlah tempoh dosa. Ikutlah tempoh berdasarkan kepada dosa yang dibawa mati tu. Ya. Okey. Lepas tu nak tak nama-nama syurga ni?
Mak. Nama-nama syurga lah ya. Syurga pun ada 7 juga. Nombor 1 atas sekali. Syurga Firdaus. Syurga ni yang terbaik atas sekali. Kira neraka yang terburuk bawah sekali kan. Syurga Firdaus ni nombor 1. Ni yang Siti Ana selalu sebut ni. Masuk syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita dapat kan. Dan semua kawan-kawan kan. Orang syurga Firdaus ni, ya Allah. Calon-calonnya. Nombor 1. Syuhada. Orang-orang mati syahid. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Nombor 2, orang yang khusyuk salatnya. Ni yang gerun ni. Khusyuk salatnya. Saya terkonang Datuk Mak Kamus lah. Masuk sesama belajar dulu. Mungkin dah ada yang dah dengar cerita saya ni lah. Dia kata, kita ni semayang. Katalah 5 minit. Dalam 5 minit tu, 5 saat je kita khusyuk. Itu ialah pahala kita dapat. Yang lain-lain tu hanya menunaikan kewajipan. Menunaikan kewajipan ni tak berdosa. Dosa semayang tu wajib. Bila kita tunaikan, tak berdosa. Tapi pahalanya dinilai dari selama mana dalam tempoh kita semayang itu khusyuk. Katalah 5 minit ya khusyuk. Ada kata 5 minit kot 2 minit ya kot seminit ya. Kot berapa saat ya. Hanya tu je lah. Inilah. Dan Datuk ni kan arwah almarhum ni. Saya pun dengar dia forum perdana. Dulu-dulu kan forum perdana Ehwal Islam TV1 tu belum ada lagi yang lain-lain kan program yang macam tu kan. Di antara panel-panelnya dia lah dengan Datuk Fatihah Kamsah, Datuk Hasan Ali kan masa tu kan. Ada Datuk Mat Kamu sebut tu. Kebetulan kan Kak Ngah saya yang baru meninggal ni. Dia dengar Mak Kamu sebut macam tu. Pahala semayang hanya kita dapat selama mana kita khusyuk dalam masa kita semayang tu. Lepas tu dia cakap dengan saya, Kak Ngah takut dia. Yang manalah khusyuk Kak Ngah ni. Betul saya kata kita sesama dah usaha Kak Ngah. Sampai pada tu kan, dia usaha sungguh-sungguh. Sampai tu, saya nampak sangat dia punya keinginan untuk khusyuk salat dan tak mahu dah buat benda-benda lara. Dan memang saya perasan betul daripada dengar orang perdana Datuk Mat Kamus tu. Waktu kan, bila semayang berjemaah dengan dia baca kuat tau. Bila dah kuat tu, kadang-kadang mengatasi bawa imam. Cakap dengan dia pula, Kak Ngah baca kuat mana? Dia kata pula Kak Ngah baca perlahan. Tak khusyuk, kata dia. Dia sangat berusaha. Hari tu, masa dia meninggal, anak dia 2 orang perempuan bersama dengan yang memandikan jenazah tu. Dia cerita, dia panggil saya Mak Teh. Mak Teh, mak kan, kata dia. Long dah mandikan Kak Long. Mandikan elok. Lepas tu
bila diwudukkan dia kata, ya Allah cantiknya muka mak. Dia bercahaya muka dia. Dia kata, ya Allah. Dia dua beradik. Perempuan kan, dua-dua tengok. Cantiknya muka mak, kata dia. Jadi saya nampak hasil dari keinsafan dia tu. Dan dia menjaga salat itu. Memang menjadilah, diterima oleh Allah. Itulah kawan. Dan dia dah beranak pinak, memang dia tak pandai mengaji. Dia kata, Kak belajar mengaji. Dia mengajilah kan. Dia rumah dia Rasah kan. Belajar kat pondok Rasah tu. Mengaji. Bila dia dah khatam kan, dia buat majlis kat rumah dia. Kenduri apa ni Kak Ngah khatam katanya. Ambillah. Pergilah majlis khatam itu. Memang dia bersungguh betul. Dan di akhir-akhir dan khususnya zaman COVID kan, ngaji je. Lepas tu bila dia dah terbaring, Kak Ngah baca apa? Saya pergi tengok dia kan. Dia katalah Kak Ngah baca Qul Allah, baca Fatihah, baca Qul Allah, baca Qul tu. Kul tu kan, baca tu. Sebab benda tu semua mudah kan, dia hafalkan. Itulah dia kata, tenang je dia. Cancer kan. Bukan senang nak jadi tenang. Lagilah kalau terpaksa kemo kan, yang sangat menjadikan derita. Tapi Alhamdulillah, dia dalam keadaan yang sangat tenang. Dan akhir hayatnya, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bangga yang ajarkan. Dan dia ikut. Jadi, saya nampaklah ya, kesan taubat itu. Yalah, bila dah dewasa kan, lagi dah beranak pinak. Anak lebih pandai ngaji dari kita kan. Itu yang membuat dia memang rasa itulah. Kata betul lah Kak Ngah. Lepas tu saya sangat bersyukur jugalah yang kawan Kolej Islam kan. Dia orang baca termasuk Kak Bibik lah kan. Baca Quran 2 hari 2 malam. Tamat 30 juz. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam 30 juz. 2 hari 2 malam 30 juz. Lepas tu baca Yasin mingguan tu Kak Bibi handle. Yang tu buat jugalah. Tapi yang 30 juz tu memang bangah saya memang sangat terharu lah. Sebab bukan semua orang boleh dapat hadiah 30 juz baca Quran kan. Masa semayang di Masjid Jami' Rasah pun ramai, dalam 50 orang ada. Zaman COVID kan, saya tengok ramai orang semayang kan. Sebab kadang yalah zaman COVID kan, payah orang nak datang. Alhamdulillah, syukur sangat. Saya cerita ni ialah untuk memberi keinsafan kepada kita semua jugalah. Betapa pentingnya kita bertaubat. Syukur Allah beri kita masa lagi untuk hadir di dunianya ini. Surga Firdaus tadi tu kan? Ya. Surga yang pertama. Surga yang pertama. Khusyuk salat tadi kan? Ya. Yang ketiga, menjauhkan perkataan-perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nombor 1 tadi, orang yang mati syahid kan? Syuhada. Ya.
Lepas itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua khusyuk solat. Solat. Yang ketiga menjauhkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. 4 menunaikan zakat. 5 menjaga kemaluan kecuali terhadap isteri atau suamilah kalau perempuan kan. Yang keenam memelihara amanah dan janji. Itu adalah ciri-ciri ahli syurga Firdaus. Dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang tak ada akhirnya. Yang ada akhir adalah hanya dunia. Syurga yang kedua. Syurga ma'wa. Bukan ma'wa ma'wa. M-A-W-A. Ma'wa. Syurga ma'wa ni syurga Firdaus tadi ada dalam surah Al-Kahfi ayat 107 dan surah Al-Mu'minun 1 hingga 11, ayat 1 hingga 11 ya. Yang syurga ma'wa ni surah As-Sajadah ayat 19 dan juga surah An-Naziat 40-41 dan juga surah An-Najmu ya ayat 15. Syurga ma'wa ni Ma'wa. Ma'wa. M-A-W-A. Ahli-ahli syurga ma'wa ni orang yang bertakwa. Tissue paper lah. Sesama. Situ kat situ. Tolak kat meja ni. Yang kedua, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari menuruti kehendak hawa nafsu. Itu calon-calon syurga ma'wa. Yang ketiga, syurga Adnin. Adnin ni ada yang tulis ADN saja, Adn, kan? Tapi kalau nak dibunyikan ujung itu bagi dua lah, Adnin, nun tu bagi dua mati. ADNEN, Adnin. Ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8. Saya sebut syurga ma'wa salah pula, Adnin pula. Ma'wa dah sudah nombor 3, syurga Adnin. Syurga Adnin ni ahli-ahlinya ataupun ciri-ciri ahlinya, yang pertama beriman dan beramal soleh. 2 sabar kerana mencari keredaan Allah. Dek nak mencari keredaan Allah payah, susah itu dia sabar. Lepas tu mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya secara bersembunyi atau terang-terang. Sedekah ni boleh sembunyi-sembunyi dan boleh terang-terang. Orang yang sedekah terang-terang tu lah niat dia, kalau dia terang-terang tu untuk mendorong orang lain pun bersedekah juga, ya. Tapi kalau sedekah nak menunjuk-nunjuk, tu dah anulah, pahala dia dah jadi lain lah kan. Tapi kalau dia berterang-terangan tu niat dia biar jadi contoh pada orang lain, menarik minat orang lain pun akan sama bersedekah kan. Lepas tu yang kelima, dia ni menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat kat dia, dia balas dengan baik. Nabi macam itulah kan. Lepas tu orang yang bertaubat. Lepas tu yang ke-7, itu nombor 6 orang bertaubat. Nombor 7 orang yang benar-benar bertakwa. Dan yang ni sama dengan tadi. Membalas. Tadi menolak kejahatan dengan kebaikan. Yang nombor 8 ni membalas kejahatan dengan kebaikan. Bila orang berjahat ke kita, kita balas dengan baik. Sudah ayat Melayu malu Allah kan?
Dan tak kuasa nak lawan dia tu malu Allah Dan. Dia macam-macam dah murid dia. Tapi dia elok yang dengan Dan. Tu malu Allah lah kan. Sudah fed up dah. Tak makan tak makan nak lawan bergaduh, lawan bermogah apa pun tak dapat. Sebab apa yang kejahatan buat kat dia semua balas dengan baik. Ini calon-calon syurga Adnin. Surah dia saya dah bagi kan? Surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8. Nombor 4, syurga khuldi. Khuldi, khuldi. Syurga khuldi ni ada dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 15. Calon-calonnya ialah orang yang orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa yang Allah suruh pacik baik, besar baik. Semua dia patuh. Dan apa yang larangan Allah tak berani langsung nak buat. Macamnya pemongak ko, buruk ko. Macam-macam lah yang memang tak boleh tu kan. Memang tak berani langsung nak buat. Itu yang nampak apa-apa kat jalan. Kelebihan ni. Budak-budak ni bersihkan ya tu dia. Ambil benda tu ke tepian. Kan? Itu paling kecil lah tu. Ni. Syurga apa tadi? Bayilah. Khuldi. Syurga khuldi. Khuldi. Khul. Khuldi. Okey. Lepas tu yang nombor 5 ya. Syurga Naim. Naimah tu nama syurga tu tapi ada mah tu jadi perempuan pula kan. Kalau syurga Naim saja. Syurga Naim. Surah Al-Qalam ayat 34 dan surah Asyura. Tak usah tulis lah. Saya takut saya silap. Ambil satu pun juga lah kan. Surah Al-Qalam ayat 34. Calon-calonnya orang yang benar-benar bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkin kita tengok serupa lah dengan tadi. Betul serupa. Tapi ada tahap-tahap dia. Banyak mana. Sikit ke. Ya dia rajin buat macam tu. Tapi ada lagi yang lebih baik pada dia kan. Walaupun buat benda yang sama. Itu syurga apa? Naim. Kalau Arab kan. Nun ain ya mim. Naim. Nombor 6. Syurga Darussalam. Ni Brunei lah ni. Brunei Darussalam. Nama syurga calon-calonnya orang yang kuat iman dan Islamnya. Lepas tu mengamalkan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengerjakan amal soleh yang lain-lain. Semuanya kerana Allah. Tu yang niat kita tu lillahi ta'ala tu kan. Syurga apa nombor 6 ni? Syurga Darussalam. Tapi ni silang Darul Khusus. Pula khusus tak? Khusus. Nori lain satu je tapi nori 99 pula kan. Khusus lah. Lepas tu nombor apa pula? Nombor 7 Nombor 7 syurga Dar Al-Qarar. Darul Qarar. Qarar. Darul Qarar. Tadi Darussalam. Ini Darul Qarar. QRAR. Ini ada dalam surah Al-Mu'min ayat 39. Saya tak tulis lah calon-calon ini. Dah ngantuk lah tadi ni. Jumpa balik nanti saya bagi aku tak jumpa. Takat tu je lah. Tengoklah surah Al-Mu'min ayat 39 tu. Itu cerita pasal tingkat. 7 tingkat syurga.
Yang tadi 7 tingkat neraka. Dan kita biasa dengar macam-macam pintu nak masuk, boleh masuk syurga kan? Yang glamour sekali pintu Ar-Rayyan. Ya. Ar-Rayyan ni pintu orang-orang yang berpuasa. Rajin puasa. Tapi jangan puasa setiap hari pula. Puasa setiap hari tu ada nabi lain. Nabi Daud. Bukan Nabi Muhammad yang puasa setiap hari ni. Nabi mana tak, saya pun tak ingat. Tapi ada lah nabi yang setiap hari dia puasa. Ada juga yang puasa salam sehari. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada juga nabi itu. Tapi Nabi Muhammad ni puasa yang wajib Ramadan. Kan? Yang lain-lain tu semua sunat. Dan yang sunat tu adalah yang mana Nabi paling suka kan. Nah itu je lah kita ikut. Tak boleh puasa setiap hari dah. Ada apa nama ni, yang puasa sampai 2 bulan, 3 bulan, puasa setiap hari. Tu silap lah tu. Kita tak boleh. Nabi Ayub. Apa nama ni, kita kalau baca buku misalnya kan, lepas tu kita ikut, kita tak tahu ujung pangkal, tak boleh lah. Kita pastikan adakah yang kita buat itu memang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okay. Pintu Ar-Rayyan tu pintu nombor 3. Dia ada 8 semua. Pintu syurga ada 8. Nombor 1 pintu solat. Semayang, memang dulu lah tak tinggal kan. Lepas tu semayang ni kan. Macam Qiyamul Lail tu kan. Dulu masa Tuan Guru ni Aziz, masa dia dah tak apa sihat lah. Ada dia cerita dia sejaan balik, dia Qiyamul Lail, tak pernah tinggal. Sejak balik. Sejak balik. Dia ngaji agama dia, budak kecil dia kan. Tak pernah tinggal. Kecuali 2 kali dia kata. Sambil dia cerita tu, dia sangat sedih lah. Sebab 2 kali dia tak dapat. Sebab masa dia terbaring pun, dia salat. Kan ada anak dia cerita sambil dia baring sakit tu, dia tidur. Bila waktu azannya, dia jaga. Dia jaga, kalau tak ada wuduk, yalah baring tu. Kalau lalap memang berwuduk balik lah kan. Ada wuduk atau tayamum, dia semayang. Dan semayang tu dia tidur balik. Macam tu. Time semayang dia mesti jagalah. Tak payah terdengar azan tu, dia siap jaga dah bila nak azan tu. Kata ya Allah, tinggi makam dia tu. Kan? Yang ketiga tu pintu Rayyan ya. Iaitu untuk orang yang puasa. Yang keempat pintu sedekah. Orang yang banyak sedekah. Yang kelima pintu Aiman. Ada nama orang Aiman. Ni boleh ni. Aiman ni artinya paling kanan. Jadi kalau pintu syurga ni paling kanan, siapa yang masuk situ? Siapa yang masuk ikut pintu paling kanan tu? Umat Islam yang tidak dihisap amalannya. Dengar tak suara-suara? Dengar? Orang yang tak dihisap amalan ni, itulah yang kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas tu, 10 orang sahabat garanti masuk syurga kan? Jadi tak payah dah lah nak isap-isap, dah garanti. Kira dari mahsyar nak ke syurga tu melalui titian tu berdosup lah. Macam tu lah cakap kampung. Berdosup ni memang sangat laju lah kan? Macam tak jejak lah kaki tu ke titian tu. Okay? Itu masuk pintu paling kanan. Nama pintu paling kanan ni pintu Aiman. Aiman tu artinya paling kanan. Yang nombor 6, pintu orang yang menahan marah dan memaafkan orang yang
buat salah kat dia. Jadi dia ni usah sabar kan? Dia menahan marah. Dia boleh tahan marah. Menahan marah, emosi tidak mengikut hawa nafsu. Maafkan orang yang buat salah kat dia lah. Okay. Itu pintu menahan marah nama lah. Cakap Arab kan tak apa Repek tu dia Melayu je. Pintu orang sabar lah kan. Sebab nama pintu Sabar lah. sabar tak ada. Itulah dia kan? Ya. Kan? Untuk menahan marah. Pintu menahan marah. Yang ketujuh, pintu orang yang menyebut la haula wala quwata illa billah. Siapa yang rajin la haula wala quwata illa billah, jadi zikir dia lidah ataupun bibir basah dek la haula wala quwata illa billah. Tak adalah yang lebih berkuasa. La haula apa arti? Tak ada daya. Ada daya. Wala quwata. Tak ada daya dan Satu upaya. kekuatan tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu pintu orang yang menyebut zikir tu. Dan selain daripada itu, dia selalu bertaubat dan sentiasa beristighfar. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Tu sambung lah kan? Sambung. Okey. Yang ke-8, pintu hormat ibu bapa. Orang yang hormat ibu bapa. Sentiasa mengasihi. Sentiasa menghormati dan membantu ibu bapa dan apa jua keadaan mereka. Bukannya ibu dah sakit, taklah. Tapi dia lupa masa dia sakit kecil dulu tu, siapa dah jaga kan? Okay. Jadi orang yang sangat hormat kepada ibu bapa ni, menyantuni ibu bapa dengan baik, membantu ibu bapa dan apa juga keadaan, maka ada pintu yang khusus untuk mereka. Itulah kalau orang tu semua tu dia ada, Allah akan offer lah. Pilihlah pintu mana yang kau nak masuk. Ini layak, ini layak, ini layak, ini layak. Boleh pilih. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah cerita syurga, cerita neraka, cerita pintu syurga. Seterusnya, dalam kitab kita yang tadi ni, ada lagi beriman kepada takdir. Muka surat 3 boleh tu. Cuba tengok muka surat 3 boleh. Beriman kepada takdir. Iaitu takdir sama ada baik maupun buruk. Muka surat 4 boleh. Firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah menulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini kan ada tajuk khusus nanti. Hadis hadis keempat nanti. Ya. InsyaAllah dia akan panjang lebar lah berkaitan dengan takdir ni. Baik atau buruk tu kan. Yang firman Allah lagi, surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya sungguh segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran tertentu.
Semua dah siap. Dan seterusnya di situ ada disebutnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis daripada Ibnu Abbas yang bermaksud, ketahuilah sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan sesuatu keuntungan kepadamu, tidak akan kamu peroleh selain daripada apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka berkumpul pula untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, nescaya tidak memudaratkan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Semua pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering dakwanya. Pena diangkat ni maknanya apa yang Tuhan dah tetapkan tu, itulah yang akan berlaku. Macam tu maksudnya kan. Sebab itulah kan ada macam kata korban jatuh kan. Yang naik tu semua mati. Ada seorang tu dia dah boleh dah tiket. Dia terlolap ke apa ke kan, dia tak naik ke terbang tu. Maknanya nyawa dia belum nak habis lah. Maknanya belum sampai time dia mati. Maka dia tertidur. Tertinggal. Tertinggal dia ke topi ko, tinggal di apa ko kan, yang dah ada di airport, dalam bilik air tak kunjung-kunjung keluar kan. Tu di antara contoh lah. Kalau berada dalam satu kumpulan, orang yang ada, mungkin ada yang terkecuali, maknanya kadar dia yang kecuali itulah. Macam tu. Okey. Mazhab salaf dan imam khalaf. Ni bukannya panau salaf ni dah. Salaf. S-A-L-A-F. Salaf. Mazhab salaf dan para imam khalaf. Salaf ni roti generasi awal Islam dulu. Dari awal hijrah dari Nabi berpindah ke Madinah tu. Mereka hidup dalam 3 kurun pertama Hijriah. Itu kalau dia ulama salaf. Tapi kalau dia member ataupun ahli dalam yang hidup pada zaman itu, mereka itu juga orang-orang saleh. Jadi mereka itu termasuk dalam kumpulan salafus saleh. Kita biasa dengar kan? Salafus saleh, maknanya orang-orang saleh pada zaman 3 kurun pertama Hijriah. Yang khalaf pula, lampar lah ke ujung kan, salaf, khalaf. Kalau sin tu awal, kalau kha tu kemudian dari itu. Khalaf ni, imam khalaf atau ulama khalaf adalah mereka yang menyambung ajaran Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Termasuklah ulama-ulama yang akhir-akhir. Tapi sekarang ni ramai dah ulama, makin tak ada kan, ganti entah mana, betul tak? Tu pun di antara tanda-tanda hari nak kiamat. Okay. Itu berkaitan dengan beriman kepada takdir lah. Nanti hadis 4 lebih khusus berkaitan dengan takdir ini. Kadang baca comel tu deh. Baca hadis 4 tu. Yang akhir sekali, muka surat 16. Potongan hadis, dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Ini cerita Jibril datang tu lah ya. Maksudnya Jibril datang untuk mengajarkan asas-asas agama secara umum. Menurut Syekh Nawawi lah ya, dalam Sahih Muslim. Menurut Imam Nawawi ni, isi hadis ini yang terpenting ialah penjelasan, ini rumusan dia lah. Ialah penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan serta kewajipan beriman kepada ketetapan takdir. Lepas tu
ada diriwayatkan oleh Abu Husain yang dikenal sebagai Ibnu Battal Al-Maliki. Beliau berkata, pendapat golongan ahli sunnah baik yang salaf maupun yang khalaf menyatakan bahawa iman itu berupa perkataan dan perbuatan yang terkadang bertambah, terkadang berkurang. Firman Allah, la yazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya untuk menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Kita pernah dengar iman ni ada pasang surutnya. Pernah dengar macam tu kan? Memanglah iman memang ada pasang surutnya. Jadi sebab itulah perlu digilap. Ada ayatnya tu. Perlu digilap. Iman perlu digilap. Jadi itulah hadis 2. Selesailah. Ada 15 minit lagi. Nak masuk hadis 3 dah kah? Kita tengok lah dulu kan. Hadis 3. Rukun Islam yang 5. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah. 3 kan, hadis 1 Umar Khattab. 2 Umar Khattab. Yang 3 ni anak. Abi Abdurrahman Abdullah. Abi Abdurrahman ni nama dia Abdullah. Anak dia nama Abdurrahman. Jadi ni dia ni ayah Abdurrahman. Siapa dia ni? Abdullah. Macam tu lah. Abdullah bin Umar Al-Khattab. Anak dia lah. Berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan. Bunya tu dibina. Islam didirikan atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Khamsin tu 5. Ada 5 pilar. Pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu syahadah. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan sembahyang. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, mengerjakan haji. Wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis ni kita nampak puasa Ramadan nombor 5 Kita selalu rukun Islam ni nombor 5 haji kan? Sebab haji tu yang paling last kali nak dapat tunai ke tak dapat tunai kan? Tapi kalau puasa ni tiap-tiap tahun ada kan? Haji ni siapa yang mampu Istitaah. sampai kepadanya. Nya apa tu? Nya Masjidil Haram, tempat wukuf Arafah, sampai situ. Kalau tak mampu, tak wajib lagi kan. Sebab itulah dalam susunan yang kita biasa-biasa, puasa ni nombor 4, haji tu nombor 5. Okey. Macam boleh siap ni kan, sikitnya. Ada kitab yang saya nak rujuk. Okey. Dia kata huraian, dalam huraian hadis ni, Islam ibarat bangunan. Rasulullah menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. 5 tiang. Pertama, kalimah syahadah. Kalimah syahadah tentang keesaan Allah dan kekuasaannya serta membenarkan kenabian Muhammad merupakan hal yang paling asas berbanding rukun-rukun yang lain. Sebab tu dia letak jadi nombor 1. Kalau tak ada syahadah, semayang tak jadi. Kan? Kafir semayang, dia tak bersyahadah. Apa yang dia dapat? Tu yang nama tunggang-tunggik je lah. Tak ada pahala sebab dia tak bersyahadah. Nombor 2, solat. Dah ada syahadah, datang solat. Solat ni tak ada. Dulu masa Nabi ngajak, ialah orang-orang keliling beriman, bersyahadah, tak ada tahu semayang dah. Tengok Nabi apa buat kan. Lepas tu bila datang perintah solat, barulah dia orang semayang. Sebab tu Nabi kata, salu, bersemayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Jadi tengok Nabi semayang. Oh macam tu. Oh takbiratul ihram, rukuk kan, iktidal.
sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Itu semua yang dia orang tengok Nabi buat, jadi dia orang ikut. Memang kita kena tahulah bahawa semayang tu tak adalah lepas syahadah je terus semayang. Tak, sebab perintah semayang datang kenyan. Tapi orang-orang yang dah Islam dah memang sedia ada. Ya, kalau dia kafir, dia nak masuk Islam, dah syahadah tu teruslah belajar semayang dan terus semayang. Tak adalah, Nabi dululah ambil semayang, tunggu perintah semayang turun, perintah semayang lama dah turun kan. Masa Nabi lagi dah turun. Okey. Yang seterusnya, mendirikan solat tu, umat Islam dituntut agar mendirikan solat dengan sempurna dengan syarat dan rukunnya. Ada adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat merasakan kemanisan buahnya dalam diri seorang Muslim. Dengan itu, seseorang itu dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar kerana solat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang itu dari melakukan fahsya, perkara-perkara keji, wal munkar dan perkara-perkara mungkar. Yang ketiga, keluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat daripada harta orang kaya yang telah cukup nisab. Nisab ni kuantiti dan haul, tempoh setahun Setahun tu kiraan hijrah. Lalu memberikannya kepada asnaf. Ni 8 asnaf ni. Ni pun kena hafal ni. Ya? Ada tak yatim kat dalam 8 asnaf tu? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Ada, tak ada. Ha? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Fakir miskin. Fakir. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, jihad fisabilillah, musafir. Perkataan anak yatim tak ada. Anak yatim piatu pun tak ada. Habis tu kenapa lah kita bantu? Sebab dia masuk dalam kategori miskin. Dan kenapa yatim tak masuk sini? Sebab tak mesti anak yatim tu miskin. Kalau mak ayah kaya-kaya, berlambat kotor, takkan nak pula nak berzakat kat dia. Kan? Pusaka ayah itulah dia punya. Sebab itu, dalam senarai 8 golongan asnaf, tak ada nama khusus anak yatim. Kecuali anak yatim itu dia fakir atau miskin. Itulah, dari 8 itulah. Kalau dia Yang masuk. mu'alaf tu, Kak? Ya? Yang mu'alaf itu, kalau mu'alaf masuk. kalau dia kaya, Bukan dek kaya ada. Bukan dek, tapi dek mu'alaf itu. Mu'alaf ni roti menjinakkan hatinya. Taklif qulubuhum. Menjinakkan hatinya. Oh, baik orang Islam ni, dia kaya pun tolong ada. Dan tak mestinya misalnya bagi duit kan. Tapi buatkan program untuk mereka ni kan. ialah mu'alaf tu pada awal. Jadi duit tu guna untuk itulah mu'alaf. Nak bagi bantuan. Bagi. Kok dia dah lama jadi Islam mu'alaf lagi kau? Nama masih mu'alaf. Tapi mu'alaf yang dah steady lah kan. Mu'alaf ni yang boleh dibagi tu memang yang peringkat awal lah. Peringkat awal. Tapi untuk tidak mereka tu jauh dari kita. Maknanya kita ambil borek. Dia dah putus dengan saudara mara mak ayah dia beradik Jadi kita ni lah galang ganti mak ayah yang dah tak ada tu. Bila kita jadi galang ganti, memanglah kita perlu untuk memberi sesuatu pada dia, menjinakkan hati. Usaha menjinakkan hati itu boleh guna duit zakat. Maknanya macam-macam lah program yang boleh dibuat untuk mereka. Tak mesti bagi duit cash. Ya. Okey. Saya nak tanya. Ada benda saya nak tanya ke Mariah lah. Perkembangan. Terdengar. Apa dia Kak Ku? Apa nama ni? Kak Mariah tanya, Kak, dia kata anak yatim tu macam mana? Saya sebutlah kalau dia tu miskin, bolehlah kita bagi. Zakat. Zakat. Saya tanya. Kata, saya nak tanya ke Mariah, saya ingat dah. Saya nak tanya macam ni.
yang Kamariah tanya kat pusat zakat tu, kita boleh ambil dari zakat yang wajib kat atas kita pada tahun berkenaan. Banyak mana? Kamariah cakap itu tapi saya dah lupa. Apa ni, daripada pusat zakat pilah gitu, dia kata kita boleh, dia beri kebenaran ambil 3 bahagian daripada 8 untuk kita agihkan sendiri. Tu nak dengar tu. Saya tanya kat aku macam asnaf yang Kak Izan tu dengan Fatimah tu, kita boleh bagi ke, atau dan juga yang anak yatim miskin yang kita bantu tu yang saya tanya kat aku, boleh tak kita bagi zakat kita daripada yang 3 bahagian tu, yang 5 bahagian kita beri kepada pusat zakat lah. Itu yang saya tanya. Bahagian tu yang saya nak tahu tu. Bahagian. Ada pusat zakat dia kata 1 bahagian, tapi saya ambil yang 3 lah. Kalau tak salah, Mariah pun ada cerita macam tu. Tahu tak Mariah? Siapa? Azizah. Azizah kot. Datuk Kalsom hari tu dia kata ada juga, dia kata dia benarkan agih sendiri kan, tapi yang jadi kemungkinan dia kepada siapa tu. Dulu saya tak tahu lah, saya ambil 3 bahagian. 1 untuk asnaf, 1 untuk fakir miskin, 1 untuk fisabilillah budak-budak. Ni Datuk Kasim cakap ni kan? Ya Datuk Kalsom. Datuk tunjuklah muka. Kau suara tak tu. Buka je kamera. Jadi aku tak tahu mana nak pusing. Lama tak nampak Datuk. Jadi dah mana nak Buka kamera. Tak berani. Kan picit takut dihilang. Cakap lek semula. Datuk, macam ni, cakap lek saya semula nak selalu, dengar. Video tu. Dia Video tu. Tekan kat video. mana? Yang macam Yang gambar boleh tekan video tu. Gambar video tu. Video. yang putih macam kamera. Gambar kamera. Dah. Pikul ada orang. Yang pikul video tu. Okey, lepas tu? Datuk Tekan kat situ. tap aja. Tadi Datuk kata picit kan? Picit kat Tap situ. aja. Dah picit dah. Okey dah. Semua dah rindu Datuk ni. Tak nampak. Cakap je lah Datuk. Okey, Cakap je lah. Video. Tak best. Duk tengok. Kuat sikit Okey. dia cakap tu. Kawan lain ni kita Tak, dengar. Takutkan saya tekan hilang pula dia kan. Okey, cakap. Jadi dia kata dia tak, pasal saya pergi saya dah buat 3 tahun kan. Ada 3 bahagian. Jadi 1 kepada asnaf, 1 kepada fakir miskin. Jadi biasa macam fakir miskin tu saya pernah ikut Datin Zakiah pergi ambil cari 5 ibu tunggal kan dekat Ulu Bendul. Tu asnaf tu kita ada bantu satu budak. Saya ada bantu satu budak yang memang jatuh memang miskin betul-betul lah. Kita pergi rumah dia tengok kan. Jadi bantu dia untuk bayarkan sewa, beli kursi kodak ke apa ke lah. Satu lagi fisabilillah tu untuk masa tu ada budak untuk belajar. Tu 3 bahagian boleh. Tapi bila saya tak ada orang calon untuk belajar tu, saya ambil 2 bahagian aja lah. Jadi dia macam tu. Jadi kita nasihatkan ambil, saya kata kita bayar katalah contoh bayar 8,000 setahun. Jadi kalau saya nak ambil 2 bahagian, saya bayar ambil 2,000 lah. Jadi dia kata 2,000 tu bagi sama rata. Kalau misal kata asnaf tu ada 4 orang, saya bagi seorang 500. Kalau seorang saja saya nak bantu, saya bagi semua. Macam tu. Jadi itu yang saya buat dah tahun lah. Datuk berkomunikasi dengan pusat zakat yang mana? Ya, dengan pusat zakat di Seremban lah. Yang ke tu ke? Yang kat sekolah? Dekat Pelana. dekat sekolah tu, kat sekolah. Dekat sekolah apa tu? Sekolah apa nama tu? Datuk Kelana. Betaria. Datuk Kelana. Betaria kan? Betaria. Jadi dia kira kan siap-siap lah. Dia kira siap-siap. Lepas tu dia kata nak berapa bahagian. Nak bagi siapa. Siapa dia tanya betul-betul lah. Lepas tu saya kata tahun ni saya nak bagi pada 2 bahagian. Asnaf dengan fakir miskin. Lepas tu dia kira-kira berapa ribu. Dia tolak. Jadi katalah dia tolak. Kita bayar yang 8 bahagian. Yang 6 bahagian aja lah. Lepas tu dia tanya
berapa orang dia nak bagi. Dia kata yang asnaf tu saya nak bagi seorang je. Jadi kalau 1,000 lah saya bagi ke orang tu. Kalau misal kata fakir miskin tu saya ada 5 orang, saya bagi seorang 200. Macam itu. Tiap tahun saya buat macam tu lah insyaAllah. Habis tu asnaf dengan anu. Fakir miskin. Asnaf tu Itulah. terlampau miskin Asnaf tu kan sangat. masuk 88 tu semua. Asnaf lain, miskin lain. Asnaf satu bahagian, miskin satu bahagian. Asnaf tu macam mana? Asnaf tu kan 8. Sebenarnya Datuk, 88 tu semuanya asnaf. Asnaf. 88 tu semuanya asnaf. Jadi kalau Datuk bagi macam budak miskin yang bagi tahunan tiap-tiap tahun bagi tu, masuklah dia sama ada fakir atau miskin. Fakir dengan miskin ya. Dia asnaf tu tak ada asing. Ya. Asnaf ni tajuk nombor 1 fakir, nombor 2 miskin, macam tu. Maknanya kalau ambil 3 bahagian tu, fakir, miskin, sabilillah kan. Tadi Datuk bagi budak belajar kan. Fisabilillah. Tu 3 lah tu, 3 bahagian tu. Fakir, miskin, sabilillah. Maknanya kalau yang fakir tu berapa kan? Berapa orang yang nak dibagi tu, dari 1/3 dari 3 bahagian tu kan untuk fakir tu. Lepas tu miskin pun 1/3 dari 3 bahagian tu. Sabilillah pun macam tu. Kalau dia beberapa orang, dari yang telah katalah 3 bahagian tu, 1 bahagian tu 1,000. Kalau fakir tu ada 4 orang, dari 1,000 tu bagi lampek kan Datuk kan? Ya. Okey. So nak betul lah Datuk ni ya. Minta maaf lah. Asnaf tu bukannya asing dari fakir miskin. Tetapi asnaf tu nama tajuk. 8 golongan tu. 8 golongan tu semuanya dalam keluarga asnaf. Dalam tajuk asnaf. Okey? Betul. Ada apa lagi? Dah habis dah masa. Terima kasih Datuk ya. Tak apa nak tengok muka. Nanti belajar. Tak dapat. Saya masih lagi tak reti Sampai ni tak reti Leha ada, Datin Farah ada. Leha pun dia merespon tadi kan Leha. Terima kasih Leha. Sama. Saya masih terlambat. Tunjuklah muka. Datin Farah, Leha boleh tunjuk muka tak? Ni nak ambil gambar ni. Ustazah, ni saya punya kes sama dengan Datuk ni. Pergi kat Saya mana? takut nak tekan-tekan ni. Saya dengar je. Alhamdulillah. Dengar lah. Nak terai pun takut. Sudi dengar tu alhamdulillah mudah-mudahan yang akan anak-anak aja. Tak tahu anak tak ada. Anak tak ada dia masalah ni. Okey, kita akhiri majlis kita ni. Tak ada. Kita akhiri majlis kita ini dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Lepas tu kita selawatlah sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selawat. Sila Beda. Selawat. Baru dapat. Sallallahu Yang lain semua tutup mikrofon. Dengar Surah Beda saja. Dengar tak? Kita ikut di rumah sendiri. Datuk Kasum dah ada. Nanti jap. Nak ambil gambar dulu. Okey? Dapat. Leha ada? Saya fikir sebab dia dah nak habis jadi berani dah saya. Datuk ada? Jo je tak ada. Kan boleh Datuk. Jangan ready ambil gambar. Okey, sedia semua pandang kamera. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Okey, terima kasih. Okey, selawat. Okey, Beda. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibu salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Okey. Alamak. Mana apa ya ni? Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Zabidah, Ustazah Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam semua. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.